Dengan Imam Al-Ghazali dijemahkan oleh Syarah Al-Fatani tambah sejawi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi'ilmihi bi barakati yaumiddin. Qala, maka jika ditanya, jika dikata orang situ kan surat 81 82 betul kan? Maka jika dikata orang, maka adakah wajib itu memperbuat dengan orang yang mufawwid barang yang iaitu terlebih afdal atau tiada? Kita sambung balik pelajaran berkenaan dengan tafwid, iaitu kita bergantung kepada Allah apabila benda itu ada dua benda yang kedua-duanya kita tidak tahu tetapi kita kena buat. Maka bila kita buat benda itu, kita bertafwid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, hari ini jika dikata orang, maka adakah wajib itu memperbuat ia dengan orang yang mufawwid barang yang terlebih afdal daripadanya? Mufawwid orang lah yang terlibat tadi panggil mufawwid lah. Isim maf'ul yang terlibat tadi, maka ketahui olehmu. Maknanya ada satu benda wajib, ada satu benda yang tidak wajib. Jadi nak ambil hak mana dua ni? Kalau buat hak wajib jadi bagian, kalau tak buat jadi bagian. Jadi bagaimana cara memilih benda tu? Ya, sedangkan benda ni wajib, contohnya. Jadi persoalan dia, maka ketahui olehmu bahawasanya wajib itu mustahil pada hak Ta'ala. Mustahil pada hak Ta'ala, hak Tuhan kita Subhanahu wa ta'ala, dan tiada wajib atasnya sesuatu. Jadi hak wajib ni hak Tuhan, bukan hak kita, bukan hak tu. Tuhan wajib ke atas kita. Tuhan tak ada wajib ke apa. Atas Tuhan tidak ada apa-apa wajib. Yang wajib ni kita. Jadi apabila benda tu mensyakah, apabila benda tu tidak ada apa-apa kepentingan ataupun berlaku kepada kita satu perkara, maka wajib itu kena nilai balik. Contohnya ya, dan tiada wajib atasnya sesuatu, dan senya diperbuat dengan hamba yang terlebih aslah, tiada afdal. Tetapi bagi hamba yang Tuhan pilih untuk kita, pilih yang lebih baik, bukan yang terlebih afdal. Pilih yang terlebih baik, bukan terlebih afdal. Contoh ya, dakwah pahala dia besar sebagai kerja Nabi. Tapi kalau awak bodoh, maka dakwah akan jadi berbahaya. Maka lebih baik belajar daripada dakwah. Jadi benda-benda ni lah yang menjadi masalah dalam masyarakat. Ataupun dalam pemilihan kita dalam perkara nak mentafwid, kita tidak tahu nak nilai apakah yang baik untuk kita. Okey, katakan wajib berperang, jihad tu wajib. Tetapi wajib ini untuk orang yang sihat, macam askar, macam yang ada kemampuan. Tetapi bagi kita yang tidak ada kemampuan, wajib jaga ibu yang sudah tua. Mana yang baik untuk kita, sebab kita ada ibu yang sudah tua, maka jaga ibu lah. Sini masalah dia. Katakan kita nak buat satu perkara yang afdal, iaitu apa dia afdal? Of course, mengajar afdal lah. Ya, mendidik orang ramai. Tetapi kita tidak punya ilmu, maka ketika itu yang paling baik bagi kita belajar lah. Maka sebab itu apa benda saja Allah Ta'ala memilih kita perbuat yang aslah, bukan yang afdal. Tadi ya. Macam kata contoh ya, kita period baca Quran tu afdal, tetapi nak baca tak boleh sebab kita mari period, maka tak baca adalah afdalnya, tak baca adalah yang baiknya. Begitu. Macam juga belajar, nak pergi belajar masjid, belajar kat surau tak ada, maka tak boleh pergi adalah afdalnya. Itu tak boleh pergi nak Allah redanya. Jangan tukar hukum pula. Tiada abdal itu hikmat daripada perbuatannya. Itulah cara Tuhan mentadbir manusia. Ada hikmat. Kalau benda ni tak boleh, benda ni boleh. Maka misal kata contoh ya, apa makna semalam dia berdiri, tiba-tiba peluk. Apa ni, skru dia tercabut. Skru lutut tercabut. Dia tu duduk. Maka duduk tu dah abdal bagi dia. Walaupun semayang ni wajibnya berdiri, tapi dah skru tercabut, kena turun lah. Dia pun turun. Saya tanya dia pasal apa tu, skru tercabut. Jadi maknanya afdal ni bukan
Kebaikan bagi kita ni bukan benda yang abdal tu, tetapi apa kemampuan kita. Kemampuan kita. Di perbuatannya. Dan tiadakah engkau lihat bahawasanya ditakdirkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan segala sahabatnya bahawa tidur mereka itu sepanjang malam hingga naik matahari pada setengah asparnya. Dalam satu perjalanan Nabi, dalam musafir Nabi, mungkin balik beberapa peperangan, mungkin dalam musafirnya dia berhenti atas kemah, mungkin penat sangat ke apa-apa, semua tertidur belaka, tak bangun. Tak bangun, semua tertidur belaka. Tak? Macam kita mukayam, pakak naik bukit belaka, berok-berok kan, sakit perut. Lepas tak boleh bangun malam, maka tak boleh bangun tu lah. Afdalnya kalau kita bangun, ngakak. Kalau semaya, Allah Akbar. Ya apalah abdalnya? Tak adalah abdalnya. Ya abdalnya setakat mana kemampuan kita, itulah abdalnya. Kita nak jadi raja tak boleh, maka tak payahlah abdal bagi kita. Sebab kita orang awam. Jadi tak pandai nilai hak inilah menyebabkan kebinasaan di dalam masyarakat. Dia tak tahu mana satu yang baik. Allah Subhanahu Wa Taala buat benda wajib bagi kita, bukan wajib bagi dia. Solat wajib bagi kita. Baca Quran wajib bagi kita. Kalau kita tak boleh buat benda hak boleh. Tak boleh baca Fatihah semayang sebab tak belajar lagi. Baca tasbih. Tak boleh baca tasbih. Baca doa. Tak boleh baca doa. Duduk diam. Maknanya macam tu. Itulah yang baik untuk kita. Tengok pos kita masing-masing yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di situlah penilaian kita untuk mencari kemuliaan dari sisi Allah. Tengok. Tidakkah kamu tengok, kata dia, kisah Nabi SAW bersama sahabatnya tidur sepanjang malam hingga naik matahari pada setengah aspas, tengah hari tidur, tak bangun-bangun, hingga luput akan mereka itu sepanjang malam. Semayang tahajud tak bangun, dan semayang fajar, semayang subuh pun tak bangun, dan semayang abdal, dan semayang fajar ni semayang subuh lah, sunat fajar, sunat subuh, semayang fajar, semayang subuh. Ada satu orang tanya, saya pun tak jawab, saya pun terkejut. Ada satu solat nama sunat fajar. Sunat fajar tu sunat subuh lah. Sebab sebelum subuh tak ada solat. Sebelum masuk subuh tak ada solat. Yang adanya tahajud. Ya, tahajud. Sebelum masuk subuh tu pula tak ada langsung pula dah. 5 minit tu. Okey. Dan semayang fajar dan semayang abdal daripada tidur. Maknanya Nabi tertidur. Mungkin letih, mungkin tak sedap. Maka lewat bangun, subuh lewat, semayang malam tak boleh bangun. Maka kata dia, tidakkah kau tengok semayang abdal daripada tidur. Dan terkadang-kadang ditakdir bagi hamba yang kaya. Habis tu. Jadi boleh jadi nak cerita kepada kita, pada Nabi, bahawasanya apabila bertemu dengan masalah yang kita di luar bidang kuasa kita, maka benda yang kita ada itulah abdal bagi kita. Bila di luar bidang kuasa kita, maka yang ada itulah yang terbaik untuk kita. Hari ni tak nak juga benda yang di luar bidang kuasa kita. Abu Zar Al-Ghifari, saudara, pernah pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kata dia, aku ni sahabatmu, sahabat besar. Orang semua ada pangkat, ada panglima, ada pegawai keuangan, ada pegawai penyusunan tentera, ada ekonomi, ada semua. Ada aku apa jawatan ya Rasulullah? Tak ada kau jawatan aku apa-apa imam kau bila kau. Jawab Nabi, ya Abu Zar, kamu tidak mampu. Kamu tidak mampu. Maknanya sesuai bagi kamu, tak ada pangkat. Itulah namanya abdal. Abdal bermakna benda yang baik bagi kita, bukan bagi Allah. Sebab Allah tidak punya abdal bagi diri dia, kita. Sama ada wajib, sunnah, harus bagi kita. Dan ditakdirkan baginya masyhur dengan ditakdirkan bagi orang hamba yang kaya, lagi diberi nikmat dalam dunia. Dan jika ada yang fakir, abdal. Katanya fakir lebih abdal, orang miskin abdal. Nabi pernah berdoa, ya Tuhanku, jadikan aku orang miskin, hidupkanlah aku bersama miskin, masukkanlah aku dalam syurga bersama orang miskin. Habis apa jadi orang kaya pula? Apa pasal Allah jadikan orang kaya? Sebab orang kaya kelebihan bagi orang kaya. Kalau orang miskin, kelebihan bagi orang miskin. Itu dia sebab apa? Maka bahasanya ia
dan dia bagi masyhur dengan anak buahnya dan isi rumahnya. Jadi kalau dia miskin, macam mana pergi anak, macam mana pergi bini. Kalau lah fakir ni afdal, anak 13 nak pergi makan apa? Anak 15 nak pergi makan apa? Lepas tu isteri nak jaga anak macam mana? Sekolah lagi. Lepas tu kasut buka gitu. Konon-kononnya fakir afdal. Afdal kalau awak boleh sabar, kalau tidak ada tanggungan, kalau tidak ada orang bawahan. Kalau bini ada, anak ada, mak ada, maka kenalah ada harta. Maka bila sudah miskin, maka masuklah dalam TV3 bersamamu. Makan siput, duduk dalam stok kereta, maka jadi hina. Jadi oleh sebab itu Allah buat miskin ni, kalau dia mampu, maka dia kaya, dia punya tugas dia. Mungkin nak membantu Islam ke, nak apa ke, maka kaya, miskin, alim, jahil, maka situ ada hikmah di mana kita berada. Di mana kita berada. Ibadat yang tu. Isi rumahnya, jika ada ia sunyi bagi ibadat bagi Allah afdal. Maka jika dia, kalau dia miskin, kata macam contoh macam tadi, miskin. Kalau mari mengaji boleh, kalau dah miskin dah sekarang, semaya pun tidur, mengaji pun tidur, baca Quran pun tak pandai, dah lah miskin. Ini orang tua kata papa kedana. Tapi kalau dia miskin, memang afdal. Tapi kalau boleh redha, boleh syukur, boleh bagi mayang masjid, boleh duduk diam-diam tak membebel. Ini tidak, dia dah miskin. Kita, yalah kita siapa? Mudah. Mentang-mentang kita papa kedana, tengok kita bersebelah mata je. Tak apalah, tak apa, tengok Tuhan Mak Adil. Tak reda lah tu. Itu namanya tak reda. Dia tak reda dengan dia miskin. Dia terasa dia hina, dia terasa dia orang yang perli dia. Jadi tak gunalah jadi miskin. Ada orang kaya pula, banyak orang kaya saudara yang baik-baik, tak ada benda pun. Ada seorang kawan saya saudara, dia pegawai perhutanan negeri Pahang. Siapa tak tahulah dia ni hidup kau mati, kau datuk, kau jadi menteri, kau tak tahulah dia ni. Jadi dia di rumah dia saudara, raket tenis ada, kayu golf ada, semua subi ada rumah dia. Dia. Jadi bila pergi rumah dia, Allah, iyalah dia banyak duit. Mak peti masuk, rupai belakang atas, bawah meja semua masuk belakang. Saya tengok, hebat dia. Jadi saya pergi rumah dia. Saya kata, Dik, saya malam ni ada program di Muazzam. Masa tu saya kerja di sebelah Perak, yang di sebelah Kuantan. Saya ada program di Muazzam. Habis tu nak apa kata dia? Kereta saya ni kalau hujan masuk air. Lepas tu airport pula, sebelah jalan sebelah dok. Habis tu kereta tak ada. Tak ada. Dia ambil Volvo. Masa dia pakai Volvo 144 GL. Tu dia. Saudara sekalian, saya berpakar lah Volvo orang besar tu aja lah. Seorang lagi pegawai majlis daerah, dia pakai Isuzu JJ. Masa tu Soho tu saya pun naik, bawa lah pergi. Besok pagi baru balik, jauh Muazzam ni. Saya pergi hantar kereta dia saudara. Saya tunggu, tanya bini dia, mana Haji dah balik? Belum lagi tu dia, kejap lagi sampai lah. Saudara, dia bawa balik kereta saya. Dia pergi kerja bawa kereta saya. Kereta saya Datsun sekolah driver. Cermin buka, tarik yang tali. Lepas tu break, tekan kaki sikit. Saya tengok dia balik, mampu ke depan. Allah, payahlah kereta ni, kata dia. Habis, ajuk lagi je. Tak ada kereta, saudara. Seorang eksekutif bertaraf Division 1, pakai Datsun Wahkana, masuk SUK, tak ada masalah. Pasal apa? Maknanya orang kaya, tak sombong banyak. Macam kita yang sombongnya. Tak sombong belana lagi. Tu saya buat. Baik hati. Belana lagi. Jadi kalau kita tak mampu jadi orang kaya baik, tak payah orang kaya. Jadi apa-apa kena senang. Dah jadi apa-apa kena. Dah deki pula. Orang jeli pun tak boleh. Tengok jeli. Teman-teman kita sesok jeli je. Kawan tu jeli tak apa-apa lagi. Jeli saja bagus. Mana sudah nak reda ni payah. Nak reda ni payah. Jadi sebab itulah Tuhan kata, afdal ialah di mana kamu boleh duduk dan di sana kamu reda. Ya, afdal bagi kamu. Macam tu. Macam very simple message tu. Kalau kita tidak pandai, afdal dia belajar. Kalau kita miskin, afdal dia reda.
Kalau kita kaya, afdal dia pemurah. Kalau kita pakak besar, afdal dia adil. Kalau kita rakyat, afdal dia tanam ketak. Macam itulah. Ikut position kita. Afdal tu mengikut kemampuan kita, bukan mengikut apa yang Allah letak. Saudara, bukan mengikut apa yang Allah beri. Afdal mengikut apa yang terbaik bagi diri kita. Macam afdal bagi Haji Din, tanya, nak tengok tak boleh dah. Ustaz asyik perli je. Nampak Haji Din, nampak Haji Din, saja bergurau Haji Din boleh maknanya afdal untuk dia tanya saja. Nak tengok tak nampak. Saudara, afdal ialah benda yang terbaik untuk kita. Very simple message. Tak ada payah. Ni ada pula solat kesihatan. Ada tu profesor mengajar satu ni solat, nama dia solat kesihatan. Takbir kena betul. Allahu Akbar. Tu dia. Utarakan Allahu Akbar. Kena cetak. Sebab apa? Membawa kesihatan. Dan kadang-kadang orang perempuan sudah tua, umur 80, boleh mari hit semula. Hasil solat. Saudara, mana-mana ibadat Allah tidak ada mengena dengan dunia. Baik solat, baik haji, baik baca Quran. Misal kata contoh ya, kita baca Quran. Oh, ayat ni ayat penyembuh mata. Kalau kelabu mata, baca ayat ni sembuh, jadi terang. Tiba-tiba sembuh buta, apa nak buat? Oh, ayat Quran ni sudah tidak menjadi. Oh, ini ayat untuk lenguh-lenguh lumpuh. Tiba-tiba baca-baca sapu, kohor jam jadi. Sapu jadi okey pula. Sapu minyak mastika okey. Semua ayat Quran kohor jam. Apakah minyak mastika lebih mulia daripada ayat Quran? Ketika itu ayat Quran menjadi low class. Sebab apa? Tidak boleh membaikkan lenguh lumpuh. Baik minyak mastika, dah murtad pula. Sebab tu saudara, Al-Quran ke, semayang ke, puasa ke, bukan untuk mencari kelebihan dunia. Kalau kita kata semayang membawa kesihatan, orang semua kajah sihat lah ke mana kagak? Orang Hindu akan cakap dengan kita, oh awak semua semayang kesihatan, banyak darah tinggi pun orang semayang. Tengok saya semua kajah, okey steady. Apa jawab? Apa cakap? Sebab tu saudara, semayang bukan untuk cari kesihatan dan cari kebangkitan, kemuliaan dunia. Tetapi semayang adalah merupakan ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehat ke, sakit ke, tak kira. Semayang sakit perlu, apa nak berhenti semayang? Saudara, jangan begitu saudara. Nabi Zakaria alaihissalam sudah semayang 100 tahun bersama isterinya 90 tahun. Punya lamanya semayang. Menopause, tak dapat anak. Kenapa semayang tak boleh tolong dia? Sebab semayang bukan untuk menjadikan badan kita muda semula ke, badan nak jadi hero, tak ada. Semayang merupakan rukun Islam, fardu ain kepada lelaki dan perempuan. Itu dia, nak jadi apa kena semayang. Ada satu lagi, sujud pula. Oh, sebab apa sujud? Sebab nak sampai ke darah di otak yang berbentuk alif. Itu dia, lagi kepada otak, saudara. Sujud, saudara sekalian, ialah perintah Tuhan. Usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Siapa sujud niat nak sampai darah ke aurat hak berbentuk alif, hukum semayang tu batal. Hei, tak tahulah profesor, tapi TV punya ambil lah awal tu. Salah dari segi syariat. Tidak boleh sekali-kali gunakan segala ibadat kita ini untuk tujuan duniawi. Puasa, oh puasa membawa kesihatan. Ya, puasa yang membawa kesihatan, saudara. Semua jenis puasa sihat. Tetapi puasa yang Allah lantik kita suruh buat ialah puasa nafsu, puasa syahwat, puasa mata, puasa telinga. Gagal di sana, puasa sudah tidak berguna lagi. Kam min sha'imin laisaru min siyam ilal ju'i wal atash. Berapa ramai orang yang berpuasa tidak mendapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Jadi puasa di sana bukan untuk kesihatan, sebab dia melampaui batas puasa, iaitu nak kena ada rendah diri, nak kena ada jaga mata, tak tengok benda, nak baca Quran, lidah, telinga nak kena dengan baca-bacaan suci. Bukan lagu puasa orang Hindu tu. Saudara, orang Hindu dia kena puasa 2 bulan berturut-turut
berturut-turut. Dan 2 bulan dia ni punya puasa sekalian lebih dahsyat daripada puasa kita. Dia tidak boleh memakan semua jenis lauk daging yang berdarah. Dia hanya boleh makan daun-daun kayu saja. 2 bulan. Siang dan malam. Siang dan malam. Dan dia tidak boleh bercakap dengan semua perempuan, termasuk ibunya sendiri, selama 2 bulan. Apakah kita menganggap, oh teruk, puasa Hindu lagi bagus, lagi murtad terus? Sebab apa? Sebab jangan dibanding. Sebab Allah perintahkan kita supaya berpuasa, namanya Ramad. Ramad ini ialah namanya pembentung kepanasan. Puasa ni satu benda yang berbentuk ramad, macam api welding. Nak bila kita welding saya panas kan, nak pisau boleh, nak tujuh luk boleh, nak buat golok boleh, nak apa orang boleh, nak sabit menebak boleh, menggunakan kepanasan. Jadi ramad ni tadi pelembut kepada keganasan nafsu untuk dibentuk pada jadi orang saleh. Itu bermakna ramad. Serupa ada dengan puasa kafir? Ya tak serupa. Kalau berstakat nak jaga kesihatan, baik tanya doktor pakar, dia lagi tahu. Tetapi jauh daripada tu lagi, puasa tadi ialah untuk mendidik nafsu syahwat kita, mencari tawaduk dan keredaan Allah. Semua dengan kesihatan. Kesihatan tu mari kemudian. Bila dah puasa sihat, baru itu saja. Apa kata kalau puasa-puasa mati? Oh, tak boleh puasa, banyak orang puasa mati lagi berat. Tak ada. Macam tu juga doa. Ada satu orang saudara, saya tanya dia, apakah dalil keyakinan awak yang suka keluar 40 hari setahun? Dia kata, apa Ustaz, saya sebelum saya keluar saya miskin Ustaz. Berkat saya keluar ni saya rezeki murah. Dulu saya pakai Wira, sekarang Mercedes. Kambing saya pera, tak payah iring masuk kandang, kambing masuk sendiri. Berkat doa, berkat keluar 40 hari. Saudara, kalaulah kerana keluar 40 hari kita dapat Wira atau Mercedes, saudara, banyak orang Hindu yang tak pernah semayang, daripada Mercedes tukar Rolls Royce pun ada. Banyak orang bangsa asing yang tidak semayang 5 waktu, kaya raya daripada orang Islam. Dan banyak orang Islam yang semayang apa-apa kedana pun ada. Saudara, Nabi SAW sendiri, bapa segala orang Islam paling mulia di atas muka bumi, saudara sekalian, tidak memiliki satu dikit harta pun. Apakah semayang Nabi tidak berfungsi? Apakah doa Nabi tidak mustajab? Sebab itu jangan kaitkan segala ibadat kita dengan dunia. Misalnya kata Mekah ni, ada orang pergi ke Mekah, doa minta murah rezeki. Sepatutnya cari rezeki banyak-banyak, pergi ke Mekah untuk bersyukur. Dia pergi Mekah untuk cari rezeki. Bermakna Kaabah hijau untuk dia. Kaabah tu hijau untuk orang kaya, kaya. Sepatutnya kita kerja norek ketok ke, jual nelayan ke, cari rezeki ke, pergi ke Mekah, berjumpa Allah, berterima kasih kerana dapat sampai ke Mekah dengan rezeki yang ada. Ini tak bertukar-tukar pergi Mekah untuk nak minta doa, so tambah rezeki. Terbalik niat. Terbalik. Sepatutnya kita kerja minta redha Allah, minta kasihan Allah, minta Allah jaga kita, jaga akidah kita, pimpin kita. Itu yang sepatutnya. Ni pergi segi ke jauh-jauh Mekah minta dunia. Bunyi. Pergi jauh-jauh daripada kampung, tak apa Mekah, rapat kat kampung. Ya Allah, ya Tuhan aku, hendaklah anak-anak aku dapat mana dapat A, dah minta. Lepas tu isteri-isteri aku nak benar gelap, murahkan rezeki aku supaya aku dapat tunaikan hajat bini aku, nak gelap. Lepas tu baru-baru nak rata pula. Jadi sekarang aku merayu minta segala jasa baik, kaya minta lah murah rezeki, nak beli rata pula. Ada seorang saya dia panggil saya kita pada di kamar. Apa dia nak? Malam-malam buta ni. Dia kata, Ustaz, tolong kat. Apa ada tolong apa? Malam tadi orang pecah rumah saya, duit habis 10,000 lebih, dan duit cash lah 10,000 lebih. Kemudian adalah barang-barang lain. Tapi yang paling saya sayang sekali, kata dia, mak saya sedih sekali, gelar rata baru beli, kata dia. Gila juga. Asal tak kunci pintu kan? Kunci, kata dia. Lepas tu bekerja, dia petek, dia kerja malam, dia curi, kata dia. Oh gitu. Lepas tu mak dia apa pasal rata bini saya. Nok rata tu lah, nok rata. Aku ke beli rata. Aku tu sama. Besar apa ni? Apa tu?
Aku beli ke kata dia besar atas basikal, nonok atas sangat. Aku letak tekuk, nelak tekuk dia. Dia marah kau bini dia. Dia gitu. Lepas tu moi dia apa dia muka. Nok kata dia, nok kata dia. Bah beli tahu pula. Dia marah pula dia kau bini dia. Saya nak cerita saudara. Nak ceritanya bertukul lumus cari harta nak memuaskan hati isteri. Jadi di mana duduknya Allah? Sebab tu saya kata tadi, orang kaya afdal kalau dia boleh menjadikan hartanya untuk Islam. Orang miskin afdal kalau dia boleh bersabar dengan kemiskinannya, redha dengan kemiskinan. Itulah afdal. Itulah afdal. Itulah baiknya. Itulah kebaikannya. Saya rasa boleh faham Tak boleh faham, malam ni tak samakan. Minum air. Tak sembahyang subuh, tak sembahyang fajar dan afdal tidak tidur. Terkadang-kadang bagi hamba yang kaya lagi orang nikmat tiada ia fakir afdal, ditakdirkan baginya masyhur dengan anak buahnya dan isi rumahnya. Kalau dia afdal lah, kalau dia pandai guna harta tadi. Dan jikalah sunyi bagi ibadat bagi Allah afdal, maka bahawasanya ia Subhanahu wa ta'ala itu dengan segala hambanya khabirum basir. Sebab tu Allah maha mengetahui, maha melihat. Khabirum basir, maha mengetahui, maha melihat. Mu tak layak jadi begini, mu tak layak jadi begini, mu jangan. Ada seorang sahabat asal dia minta nak jumpa syaitan. Ya Rasulullah, bolehkah aku nak jumpa syaitan? Tak boleh. Berkawan dengan syaitan ni celaka. Nanti syaitan dia akan bawa kita kepada kecelakaan. InsyaAllah ya Rasulullah, saya iman kuat. Tak boleh. Nak juga sekali tak apa ya Rasulullah. Maka dia pergi jumpa syaitan. Naklah jumpa syaitan. Maka syaitan jumpa dia, balas dengan dia tu. Syaitan tipu dia, syaitan kodol. Belakangnya cerita kan. Di antara ceritanya, maka dia katok syaitan. Syaitan kata apa? Kalau andai kata aku tidak mengetahui umurmu panjang, aku boleh belasahmu sampai mati. Tapi tak guna sebab umurmu panjang. Jadi aku rela kalem, tak apalah. Oh, dia tahu umur panjang juga. Apa lagi? Disco. Oh, tu dia. Happy go lucky. Oh, music. Saudara, ada satu pun jumpa segebat, suruh kumpulan muzik menyanyi lagu rock. Dia hanya pakai segebat. Music. Oh, tu dia. Malu kita tengok. Malu kejanggut kat sikit. Langsung tak malu kejanggut. Jadi binasa. Sebab apa? Hak sesuai untuk dia ialah tidak jadi macam tu. Jangan minta tengok syaitan. Itulah yang baik. Tapi tak dengar. Nak juga. Akhir sekali celaka. Akhir sekali menempuh kecelakaan. Itulah dia. Jadi Allah Ta'ala maha khabirun basir. Dan inilah seperti barang yang ada bagi tabib yang cerdik, bagaikan seorang doktor yang bijak. Lagi nasih. Nasih ni bermakna dia buat apa yang sepatutnya kepada ini pesakit untuk jadi baik. Memilih bagi orang yang sakit itu akan air gandum syair. Ni dia kena makan air bali suam. Dan jika air sakar itu abdal, sedangkan patutnya agak air susu Spiro lah, patutnya sedap sikit. Lepas tu sihat badan. Tetapi oleh sebab dia batuk, batuk lah, kain, maka doktor nasihat makan air bali suam. Sebab dia tahu dia doktor. Tapi nak kira sedap, memanglah sebab sedap susu kambing Spiro lagi afdal. Kerana itu doktor tahu ini baik untuk dia, iaitu afdal. Dan lebih baik bagi barang dia tahu bahasanya. Dia lebih tahu ini lebih baik. Sebenarnya membaik bagi penyakitnya. Pada air syair, pada air buah tadi, air beras tadi, air bali tadi kalau kita agak. Dan maksud bagi hamba itu sentosa daripada kebinasaan, bukan kelebihan dan kemuliaan. Sebab tujuan Tuhan buat kita beribadat mencari apa yang baik, bukan apa yang afdal, bukan untuk mencari banyak mana fadilat, tidak. Tetapi di mana letaknya kelebihan dan kemuliaan. Dan bukannya kebinasaan, bukan kelebihan dan kemuliaan serta fasad. Ada juga mencari kelebihan, tetapi di sana ada kebinasaan. Nak ambil juga pahala dakwah macam Nabi, tetapi baca Quran tak tahu, hadis tak tahu. Akhir kali bila sampai ke hadis, maka bersabda Nabi SAW, mafhum je lah. Nak baca Arab tak erti.
Kenapa? Duk gila nak berdakwah, nak cari padi lah. Sedangkan kebaikan untuk dia ialah belajar. Situ duduk. Itulah sebab binasa. Sebab tak kena letak tepat. Maka jika ditanyai orang, adakah orang yang mufawwid itu dapat ikhtiar pada yang dipilihnya? Jadi kita sendiri boleh pilih nak tu, nak ni, nak tu. Maka ketahui oleh bahasa yang sahihnya pada ulama kami. Tok guru kami cakap bahawasanya ada ia ikhtiar, yakni yang dipilihnya, dan tiada cedera pada takwidnya. Kita boleh cari hak mana, sebab kita tahu siapa kita. Kita tahu siapa kita. Yang begitu, maka bahasa makna padanya apabila ada baginya salah pada mafdul, ada benda yang ini kebaikan bagi yang afdal, ada baik bagi dia, yang ini ada kebaikan pada yang kurang. Itu seperti bahasanya orang yang sakit berkata ia bagi tabibnya, jadikan di dalam ubatku itu air sakar, aku nak air teh, ada gula, ada susu, jangan air gandum, jangan air balik, tak mau. Apabila ada bagi kau salah, kalau itu baik untukku, dia minta dua-dua sekali. Aku gula pun nak, susu pun nak, dan air balik pun boleh, tak ada hak. Tetapi janji jangan sakit kepada kesihatanku. Pada keduanya supaya hasil bagi kelebihan. Jadi kedua-duanya tidak membinasakan kepada diriku dan kebaikan keduanya. Maka demikianlah hamba apa mohon akan Allah Ta'ala bahawasanya menjadikan solatnya pada barang yang iaitu abdal. Ya Tuhanku, aku ini baru nak belajar. Aku tahu kalau tidak ada ilmu, aku tidak boleh buat apa-apa. Jadi aku mohon supaya diberikan aku ilmu. Boleh kita minta benda yang abdal tadi. Sebab apa? Sebab tidak boleh membinasakan kita. Sebab kalau ada ilmu, lagi bagus. Lagi bagus. Tapi jangan pula, ya Tuhanku, moga-mu jadi aku jahil, biar kekal jahil tak apa. Ada ilmu kan, payuh pula aku. Janganlah gitu. Boleh cuba mencari benda yang lebih abdal, sebab itu terbaik untuk kita. Tapi kalau tidak dapat, kita balik kepada yang kedua tadi balik. Yang abdal untuk kita apa dia. Tapi jangan pula puas hati dengan jahil. Oh, ustaz kata duduklah di tempat masing-masing. Kalau jahil duduk jahil, tak payah mengaji. Sebab apa? Allah duduk letakkan kita di situ. Tak boleh. Kita kena berusaha ambil yang abdal. Cuba belajar, cuba jadi orang pandai, cuba jadi orang yang boleh baca Quran, cuba jadi orang yang boleh membaca kitab. Tak boleh, tak apa. Itu nama tafwid. Itulah nama tafwid. Terserah kepada Allah lah. Tapi jangan pula tinggal terus, tak boleh pula. Menjadikan solahnya pada barang yang afdal, benda ni supaya menjadi kebaikan bagi dia. Kalau ada kebaikan dan dijadikan sebab baginya pada yang demikian itu supaya berhimpun bagi kelebihan. Dua-dua tak apa. Kalau aku pandai, aku akan mengajar. Kalau aku tak pandai, tak apalah, aku belajar. Dan kebaikan keduanya. Dan tetapi dengan syarat, jika memilih Allah Ta'ala baginya solat, tetapi kena bersedia keputusan Allah. Walaupun kita rasa kita nak jadi ketua, kalau boleh, ya Tuhanku, aku minta nak jadi ketua. Kalau boleh, tak boleh pun tak apa. Lepas tu tak dapat, Alhamdulillah. Pasal apa? Itu pemilihan Allah. Tak boleh dah pula, ya Tuhanku, aku ni bijak, siji aku tinggi, aku layak jadi ahli parlimen. Tiba-tiba tak dapat, kalau natang SPR tipu, puluh. Bermakna dia tak puas hati lah. Dia tidak puas hati dengan keputusan Allah. Kita boleh pilih antara dua. Aku benar pun tak apa, kalau pun tak apa. Ya ke? Kata dia. Tetapi dengan syarat, jika memilih Allah Ta'ala baginya salah pada di dalam yang bukan abdal, bahawa ada ia reda. Kalau dia pilih dapat jadi orang bawah sahaja, tidak dapat jadi orang atas, dia kena reda. Tapi kalau dia berjaya dapat jadi orang atas, dia kena bersyukur dan dia kena lakukan amanah. Dengan demikian itu, berhati-hatilah kalau kita minta benda tafwid dua, kita kena bersedia menerima keputusan Allah. Bersedia. Kita dah cakap dah, aku nak buat benda ni. Kalau ada apa-apa keburuk, tidak baik untuk kita pun, itulah kebaikan untuk kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketahui olehmu bahawa parak antara keduanya tadi, solat afdal tadi, bahawa hamba itu dapat diketahui akan afdal daripada mafdul, dan tiada diketahui akan solat daripada fasad. Kita tahu baca Quran afdal, kita tahu ada ilmu afdal, kita tahu menderma afdal, itu confirm. Kita tahu.
akad mahdud antara tauhid akan solat, tetapi yang solat kita tak tahu. Tetapi bagaimana kita nak tahu yang terbaik untuk kita tahu daripada pasal supaya dikembali akan dia dengan hukum, kemudian maka makna ikhtiar. Jadi serah kepada Allah. Ya Tuhanku, aku tahu ada ilmu ni afdal, tetapi aku takut nanti bila ada ilmu, aku bekerja untuk cari makan dengan ilmu, binasa pula aku. Jadi kita berserah pada Allah. Ya Tuhanku, kalau aku tidak layak, tak payah. Ya Tuhanku, aku tahu kalau aku jadi pemimpin, aku boleh jaga rakyat. Kalau aku boleh jaga, kalau di dalam ilmu-Mu aku tidak berjaya, tak payah, biar kalah, tak apa. Berani tak kita dakwah lagu tu? Kita tak, sebab kita tipu Tuhan. Kita cakap kepada Tuhan, ikut mula Tuhan, mana-mana pun tak apa. Tapi bila kalah, aduh ni tak perhati. Silap lah, pakak pergi haji belakang. Nak 5 lagi undi. Tu dia. Tapi masa munajat, serah pada Allah. Tapi bila keputusan tidak reda, ni masalah kita. Semasa munajat, semasa mencuba, serah kepada Allah. Tapi bila Allah buat keputusan, kita tidak puas hati, ni masalah. Kemudian maka mana ikhtiarnya pula apa? Kemudian mana ikhtiarnya akan afdal jua berkehendak daripada Allah Ta'ala, yang yakni memohonkan dia dengan bahawa dijadikan salahnya pada barang yang iaitu afdal. Oleh sebab itu, biarlah kebaikan kita kepada benda yang tidak afdal. Andai kata aku jadi seorang pemimpin yang rasuah, yang jahat, maka Allah Ta'ala pun tak benarkan kita, maka biarlah kita jadi rakyat yang setia. Daripada menjadi raja yang zalim, lebih baik jadi rakyat yang taat. Itulah maknanya asrah. Tetapi kalau kita mampu, ada kekuatan, ada kesabaran yang tinggi, himmah yang tinggi, menjadi raja yang adil, maka sudah pasti itu lebih baik. Sebab apa? Dia layak berada di bawah bayangan naungan arasy dan masuk surga tanpa hisab. Tetapi bolehkah kita berlaku keadilan kepada rakyat? Oleh sebab kita mungkin tidak mampu, maka ia afdal bagi kita dan duduk di bahagian rakyat. Itu saja. Bukan kata belajar rakyat maksud aku, tidak. Itulah afdal untuk kita dan memilih baginya yang demikian itu. Dan ditakdirkan dia bahawa bagi hamba itu menghukumkan daripada yang demikian itu. Jadi kita duduklah di tempat yang Tuhan letak kita. Duduk di tempat yang Tuhan letak kita, yang boleh membawa kita manfaat dengan benda tu. Maka ketahui olehmu akan dia bahawa indah jumlah daripada yang halus ilmu. Faham molek kata dia. Hak yang kita duk cerita ni, ilmu yang paling halus, maknanya amat seni sedikit. Dia meletakkan kita di tempat posisi yang baik, tetapi kita kena faham. Kita kena faham dan kena berhati-hati. Sebab nanti kita salah faham, nanti orang kata kita pengecut lah, apa macam-macam. Dan asrarnya, rahsia-rahsianya. Dan jikalau tiada hajat itu berkehendak kepadanya, nescaya tiadalah kami sebutkan. Kalau benda ni tak perlu, kata kami tak bahas. Kalau benda ni tidak perlu, kata saya tak bahas. Sebab apa? Susah nak faham. Seni dia tu, nak meletakkan diri kita tempat yang baik tu macam mana. Misal kata bertembung, semayang dengan belajar dengan berdakwah, mana penting? Maka ejaz. Kalau kamu bodoh, maka belajar lebih penting. Jadi orang tak mau terima, nak dakwah juga. Sebab apa? Pahala besar. Kerja Nabi kan? Tetapi bila kita faham benda ni, nak berdakwah, nak mengajar orang macam mana, maka saya tak faham. Jadi yang afdalnya belajar. Itu contoh dia. Nescaya tiadalah kami sebutkan dia, kerana bahasanya halun ombaknya, gelombangnya daripada ilmu mukasyafah. Ilmu ini alunan gelombangnya ilmu mukasyafah, mana ilmu pembukaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Serta bahawasanya aku ikhtisarkan, aku masuk sikit saja, aku ringkaskan saja atas faedah yang memadai dalam kitab ini. Aku selitkan sikit saja supaya kamu dapat dia punya clue-clue dia. Nak banyak lagi, kita sambunglah di dapung ada, di mana-mana. Nak banyak lagi, kena sambunglah. Mari pula minggu depan ke apa ke begitu. Ataupun kita buka lagi ni atas meja saya ni, apa lagi ni. Hanya takut. Maknanya kalau nak banyak, dah ada. Cakur nak banyak. Cakur dalam sikit. Tapi jangan kena ibu kaki pula macam berkori. Maknanya lah. Cakur. Nak benda
benda-benda mahal, saudara. Dia tidak berada di atas darat, saudara. Minyak berada di berpuluh-puluh meter di dalam laut. Mana ada minyak cakur-cakur jumpa minyak? Tak ada. Cakur jumpa cacing ada. Jadi nak benda mahal, cakur tahu ya tak dapat. Nak ilmu mukasyafah, main ngaji 3 bulan sekali. Kenapa tak datang? Busy. Kenapa tak datang? Ada hal. Kenapa tak datang? Tak lain banyak lagi. 22 guru. Tu dia. Guru 22. Lepas tu jumpa dengan sembahyang kesihatan. Banyak guru. Jumpa guru dengan mengajar sembahyang kesihatan. Kemarin Cik Sami cerita jumpa guru mengajar sambil sembahyang boleh nunjuk anu. Tu dia. Ni sembahyang kapur ni. Saya nak tengok sembahyang baru. Dia sembahyang. Orang tanya dia, Ustaz, lah ke mana kalau anak teriak? Anjuk lah dia tu. Aku sembahyang Allahu Akbar. Nunjuk anak. Dah kata. Nunjuk, ada cara nunjuk. Allah, anjuk begini. Tak siap jadi 3 Saudara sekalian, saya nak cerita semayang. Semayang ini kalau bergerak dengan sengaja, walaupun sekali batal. Sebab dia tidak boleh ada yang ajnabi. Kalau boleh nunjuk anak, boleh buka pintu, boleh goreng lauk, boleh masak nasi, semua boleh buat dengan pergerakan satu belaka. Katakanlah, ni husband nak balik pukul 2 makan tengah hari, anak tak lagi, Zuhur tak lagi. Jadi bila semayang Zuhur, bila masak. Tu dia. Ni dapur sebelah ya. Apa sedadak sini. Allahu Akbar. Ini nak goreng lauk Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Apa tu? Berbagai Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ikai pula. Siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masuk dah ikai? Masuk kepala otak dia. Saudara, tidak boleh bergerak di dalam solat tanpa sebab-sebab yang darurat dari segi solat. Hak boleh ni kalau kedatangan najis, kalau rumah nak runtuh, kalau tsunami mendatang, kalau anak datang depan kita semayang membawa najis. Misal kata gini, kita semayang, anak kita gerak-gerak mata baca lah budak. Orang perempuan bila semayang nak tak apa nak jaga. Ada. Mari kat depan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Duduk sini pula. Nak sujud tak boleh dah. Budak-budak bila mak semayang dia bagi dia tak. Okey, sekarang Allah nak macam mana kita? Maka Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Nak marah dari. Pakai renjak tapal dia. Lari sikit sini. Kita pun sujud sini pula. Nak pakai kita naik kan? Dia pergi sini pula. Kita mari sini pula. Mak tu yang boleh bergeraknya. Tapi untuk tunjuk anak tidur, untuk buka suih lampu tak boleh. Saudara, ada satu kes macam saya mengajar di Kuantan, masjid juga. Dia mengajar, dia semayang macam ni, saudara. Dia semayang macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Buka suih lampu. Cuma belakang. Tu dia. Dia buka masa saya kata, buka kipas kalau tidak saya. Jadi besok, seminggu kemudian, saya pergi ngajar masjid tu. Jadi orang pakat tanya saya, Ustaz, boleh tak semaya? Dia bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia tengok belakang semua lagi habis. Dia kata masjid ni bodoh, tak cukup ilmu. Dia kata tak cukup belajar bab semaya. Dia pantai kawan kata. Jadi minggu depan saya pergi situ balik. Jadi orang tanya saya, dia kata apa? Boleh tak semayang? Buka lampu. Saya kata tak boleh. Minggu lepas Ustaz main semayang boleh, kata dia. Tak boleh. Akhir sekali kata, saya persetujulah. Sebab pergerakan dia satu tak sampai 3. Saya kata okey. Kalau boleh buka lampu, boleh tutup pintu. Boleh buka kereta, boleh tutup kunci kereta. Kata kita tengah-tengah semayang kan. Okey, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kereta tak kunci lagi. Tapi dah ni pakai remote tau. Waktu kunci kereta. Ar-Rahmanirrahim. Faham?
Di Qiyamidin, ia kena beri wow kereta bunyi. Wow, salah tekan. Ia kena beri, ia kena Siratal Mustaqim. Saudara, apa jadi dengan sembahyang ni? Batal. Okey, kalau dia boleh buka lampu, saya kata, boleh buka pintu. Katakanlah abang balik pukul 1 nak semayang, nasi sudah masak, ikan sudah goreng atas meja, tapi semayang Zuhur. Assalamualaikum. Balik dah ketua ni. Kita berjawab, muka belajar. Assalamualaikum. Bukan belajar pekor kan cara jawab dia sebut sih. Tepuk tangan kanan atas kaki. Jadi dia pun nak pergi buka. Dah pukul suami balik. Assalamualaikum, kunci pintu kau. Nak jawab ke batal solat. Mak tok lebar kata buka sepuluh lampu pun boleh. Patah ke buka pintu tak boleh dia pun. Bismillahirrahmanirrahim. Nak pergi buka pintu ni. Pintu jauh pula tu, orang lu. Jalan balik, nyapa pacar dia balik dekat 3 km. Saudara, kalau inilah cara solat, saudara, habis segala orang. Lagi ngaji lagi luar, ngaji lagi. Lepas tu mari sini tanya saya, tak tanya tak apa, tanya ni lah jadi. Tak tahu kat saya memang selamat, tahu habis majik lah. Tak boleh. Sebab solat tidak boleh ada yang ajnabi di dalamnya. Ajnabi bermakna apa? Selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak boleh. Even orang jawab salam pun tak boleh jawab, kecuali dengan menggunakan Subhanallah. Itu pun Rasulullah ajar. Itu pun tak boleh niat jawab salam. Niat tasbih. Niat berzikir. Tak boleh niat semata-mata jawab salam. Batal juga solat kita. Nak ikut solat pula tu. Selenge tak boleh. Sebab tu ni wadah bau ni pula solat kesihatan nama dia. Untuk menjadikan terkuat tenaga batin. Dan kalau orang perempuan dah menopause, dia boleh mari hit semula. Punya kesan solat tadi. Astagfirullah. Saudara, kalaulah solat boleh memulihkan tenaga dan boleh orang tua jadi muda, saudara, Nabi Zakaria tidak payah minta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dia Nabi Zakaria, bukan Cik Zakaria. Kaf ya ain sad zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria isnada rabbahu nidaan khafiya qala rabbi inni wahana al-azmu minni wasta'ala ar-ra'su shayba walam akum bidu'aika rabbi syakiya qala rabbi inni, ya Tuhanku, aku sudah tua, tulang sudah keput, gambut sudah uban, tapi belum ada anak. Wahabli min ladunka waliya, tolonglah beri aku anak laki-laki. Kalau boleh solat ini membawa bini dia daripada menopause period semula, apa minta dengan Allah? Dia semaya lebih sempurna daripada kita. Nak cerita yang semaya ni bukan untuk dapat banyak anak, semaya bukan untuk murah rezeki, semaya bukan untuk cerah mata, semayang untuk beribadat kepada Allah. Jangan tukar. Jangan ada lain daripada itu. Nanti kita akan menjadi syirik khafi. Baik, puasa, solat tak boleh. Itu dia. Kemudian kata dia, faedah Muhammadiyah kita ini aku kuasa akan menyatakan supaya memberi manfaat dengan dia faham walal ulama dan orang-orang yang membertadi pula. Kata dia, aku pergi di sini, kata dia, untuk memberi manfaat sedikit saja aku cerita supaya kamu faham. Kerana aku rasa macam ada faedah, kata dia. Kalau aku nak tak cerita pun aku rasa macam perlu nak cerita ke benda payah. Jadi mudah-mudahan kamu boleh faham, kata dia, supaya memberi manfaat dengan dia faham walal ulama dan orang yang mubtadi, sama ada dia daripada kalangan ulama ataupun daripada kalangan orang baru belajar. Aku tak kira mu daripada ulama besar ke, daripada ulama tersohor ke, aku cerita benda ni sebab benda ni ilmu rahsia, tidak akan dapat dikesan oleh ulama biasa. Cuma dia selit sedikit saja berkenaan dengan perbandingan. Dan orang yang mubtadi, yang baru belajar, sama ada belajar apa? Ilmu fiqh atau belajar ilmu tasawuf,
pula insya-Allah taala wallahu waliyut taufiq, dan semoga dengan Allah sahaja waliyut taufiq yang memberi kita, memimpin kita dalam urusan taufik, hanya Allah sahaja. Sekian, maaf dan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ya Allah ya Qahhar ya Jabbar ya Alim ya Rahim iftah alaina wa la suriyatna wa ala alihi wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa sallam walhamdulillahirabbil alamin. Soalan ke? Habis bab takwid, besok bab qada pula. Minggu depan kita akan bahas bab qada. Bab qada dan qadar. Jangan absen. Lagi penting sebab dia melibatkan tauhid.